Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam ruangan yang disebut sebagai 30 bisikan hati isteri dalam buku Pikatlah Hatiku, karangan Dr. Hassan Haji Muhammad Ali. Nih. Jadi saya harap para penonton yang hormat sekalian, kita dapat meneliti buku ini, kita dapat meneliti video yang kita sedang rakamkan ini untuk menjadi panduan kita. Bisikan hati isteri yang ke-8 ialah, wahai suamiku, rajin-rajinlah membantu isterimu ini. Bantuan apa yang diperlukan? Bukan nak membantu, bukan nak bantu duduk di dapur, megang senduk, mengacau dodol, mengacau gulai. Bukan. Bukan duduk dekat bilik air sana, membasuh kain, memilas kain, mencuci kain. Kalau boleh kena buat. Kalau isteri misalnya dalam pantang, kita kena buatlah benda-benda tu. Saya biasa. Bahkan saya mandikan anak saya. Waktu isteri tak berani nak memandikan bayi-bayi itu, yang baru lahir, baru sehari, baru 2 hari. Tapi saya ada belajar sikit, saya tahu memandikannya, jadi saya yang memandikan bayi tersebut. Ini bantuan yang kita dapat beri. Tapi apa yang saya nak sebutkanlah, isteri kita ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, berada di rumah, katakanlah isteri yang menjadi suri rumah tangga berada di rumah 24 jam. Berat tugasnya. Tuan-tuan bayang anak 4 orang, semuanya di bawah umur 10 tahun. Tuan-tuan cuba bayangkan. Seorang menangis, seorang kencing, seorang buang air besar, seorang menyurut dalam bilik, seorang masuk bilik air, seorang terseradung dengan kerusi menangis, seorang gigi pula tersangkut dekat mana. Macam-macam. Letih isteri kita seorang di rumah. Walaupun ada pembantu, tapi letih. Saya tahu, cuba tuan-tuan satu hari ambil cuti jaga anak yang 4 orang tu di rumah, isteri pula ambil cuti keluar dengan kawan-kawan dia, tuan-tuan seorang yang jaga di rumah. Saya rasa kain pun tak terikat. Memang tak terikat kain. Melondeh kain tuan-tuan. Nak menjaga anak 4 orang. Itu baru 1 hari. Bayangkan isteri kita dahlah melahirkan 4 orang. Dalam masa 10 tahun ada 4 orang. Lebih kurang 2 tahun sekali dia melahirkan anak. Dahlah melahirkan anak, dahlah menyusukan anak, dahlah nak mendidik anak, dahlah nak tengok anak, dahlah nak menyediakan pakaian anak, dahlah nak tengok anak pergi ke sekolah. Berbagai-bagai lagi yang diuruskan oleh isteri. Sebab itu, pembantu rumah ada. Lain, kalau suami yang membantu isteri, lain nilai dia dengan pembantu rumah membantu isteri. Tapi apa nilai yang paling baik untuk membantu isteri? Nilai bantuan yang terbaik. Nilai bantuan yang terbaik ialah bagi rangsangan, bantu memberi rangsangan, bantu memberi motivasi, bantu memberi keyakinan, bantu memberi confidence. Apa lagi? Bantu memberi bahawa suami isteri kita dalam keadaan-keadaan berduka nestapa, bantu memasukkan unsur keriangan dalam hatinya, keriangan dalam jiwanya. Membantu supaya isteri kita memperoleh daya kekuatan yang baru untuk meneruskan kehidupan sebagai isteri yang solehah, untuk melahir mendidik anak-anak kita. Apa lagi bantuan yang kita perlukan? Manusia ni, tuan-tuan dan perempuan, ada dia punya, kata orang, ada dia punya waktu atas dan waktu di bawah. Ada waktu menaik dan waktu menurun. Bila waktu menurun, biasanya orang tu sedih. Biasanya orang tu agaknya dalam keadaan keraguan. Biasanya orang tu hilang pedoman. Biasa orang tu macam tidak dihargai. Biasa orang tu dalam keadaan kemorongan dan sebagainya. Di sinilah bantuan yang diperlukan oleh suami untuk meningkatkan semangat isteri, untuk mengembalikan isteri
ke kedudukan asalnya sebagai isteri yang normal, melakukan sesuatu yang normal, menghasilkan sesuatu yang normal, hingga mencatat hubungan kasih sayang dengan suami yang normal. Inilah yang diperlukan. Tetapi selain daripada itu, ini disebut sebagai bantuan-bantuan efektif. AFFECTIVE. Bantuan efektif ni artinya bantuan yang bercorak perasaan, bantuan yang bercorak kejiwaan, bantuan yang akan memberikan ketenangan, bantuan yang akan memberikan harapan, bantuan yang akan memberikan, kata orang, semangat baru kepada isteri untuk menjalankan tugas keisteriannya, untuk mengurus rumah tangganya, untuk mengurus anak-anaknya, untuk mengurus segala perkara yang diamanahkan oleh isteri, oleh keluarga itu untuk ditangani oleh isteri. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan supaya suami sentiasa jangan menyalahkan, jangan menimbulkan selalu kelemahan isteri. Tolong, rajin-rajinlah membantu isteri. Jangan, maknanya bila kita ada masa kelapangan, pergi ke dapur, kita pergi ke dapur. Pergi ke bilik air, waktu dia nak membilas kain, kita pegang satu hujung kain, dia pegang satu hujung kain. Bilas bersama-sama, perah bersama-sama. Kalau boleh ada masa dia menjemur, kita jemur, dia jemur. Dan ini dia, lipat kain bersama-sama. Ini rasa saya, kalau kita tengok dalam cerita hikayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita riwayat hidup Nabi, Nabi sentiasa membantu isteri-isterinya, sentiasa ke dapur. Nabi masak, Nabi buat roti sendiri, kan Nabi mencanai roti. Kalau Nabi boleh melakukan atas sifat kenabian dan kerasulannya, apalah kita ni, manusia kita ni, kalau kita tidak pandai membantu isteri untuk meringankan beban. Sama ada beban fizikalnya, sama ada beban emosinya, sama ada beban mindanya, atau sama ada beban yang ditanggung sebagai seorang isteri, sebagai seorang pengurus dalam rumah tangga yang sudah tentunya banyak saluran-saluran bantuan yang diperlukan terutama daripada manusia yang namanya suami. Oleh itu, wahai suamiku, rajin-rajinlah membantu isterimu ini. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.